Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati yang dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam, Al-Fadhil Tuan Fadhilullah, Ashabul Fadilah, bila-bila, seterusnya muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya kasihi sekalian. Pada malam ini Allah sambung pengajian hadis Sahih Muslim kita daripada kitab Mukhtasar Sahih Muslim. Tak boleh baca tengok. Kita di minggu yang lalu baru masuk kitab yang ke-6 Kitab yang ke-6 Kitab Mukhtasar Sahih Muslim kita ni ada lebih kurang 70 kitab, 70 tajuk besar. Baru baca 6 Alhamdulillah. Kalau habis 70 tajuk ini, kita akan mendapati gambaran Islam secara keseluruhannya yang diajar oleh Nabi SAW, yang dikatakan Islam itu syumul, merangkumi semua aspek kehidupan. Tajuk yang ke-6 ini berkaitan dengan Jumaat, Al-Kitabul Jumaat. Boleh baca kata Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab dia Syarah Sahih Muslim. Jumu'ah, mim tu bagi depan, Jumu'ah, mim mati, Jumu'ah, Jumu'ah boleh juga, Jumu'ah, Ain, mim tu bagi datang. Jadi kalau orang baca tiga-tiga bentuk itu, dia betul. Pada malam kita sambung hadis yang ke Hadis 405. An Abi Burdah an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala li Ibn Umar radhiyallahu anhuma asami'ta abaka yuhaddithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni ساعة الجمعة قال قلت سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. Yang bermaksud nombor 405 hari ini, yang bermaksud dari Abu Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Abu Burdah ni anak kepada sahabat yang terkenal, iaitu Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, ulama di kalangan sahabat. Anak dia ni tak sempat dengan Nabi, tak sempat dengan Rasulullah SAW. Dia dikategorikan sebagai ulama tabi'in yang sempat dengan sahabat, termasuk dengan ayah dia dan lain-lain para sahabat. Dia berkata, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah bertanya kepadaku. Bin Umar ni sahabat Nabi, sempat dengan Nabi. Tetapi oleh kerana Abu Burdah ini alim orangnya, maka dia bukan sahabat Nabi, tapi sahabat Nabi pun tanya dengan dia. Antaranya Abdullah bin Umar alim ini pun tanya kepada dia. Abdullah bin Umar tanya, ayahmu ada tak menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW mengenai waktu
berkata pada hari Jumaat. Abdullah bin Umar ni tanya, ada tak ayahmu bagi tahu kepadamu dari Nabi SAW tentang doa yang mustajabah yang ada pada hari Jumaat? Minggu lepas kita baca hadis bersifat umum, iaitu pada hari Jumaat ini ada satu saat, satu waktu yang mustajabah, yang doa kalau kita berdoa kena pada waktu itu akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis malam ini, Abdullah ibn Umar tanya Abu Burdah, kamu pernah dengar daripada ayah kamu, iaitu Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa ni mati dulu daripada Abdullah ibn Umar lah. Dia pun sempat dengan Abi Musa al-Ash'ari ni, dengan Nabi pun dia dan Abdullah bin Umar, dengan Abu Bakar bin Umar dan sebagian besar sahabat dia sempat. Lalu dia tanya Abu Burdah kata ada dia dengar daripada ayah dia. Aku menjawab, kata Abu Burdah, ya, pernah dengar. Aku pernah mendengar dari ayahku mengatakan sebagai ayah dia kata, Abu Musa al-Ash'ari kata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, waktu tersebut adalah di antara duduknya imam hingga selesai solat. Duduknya imam hingga selesai solat. Kalau ikut hadis Sahih Muslim ini, iaitu ketika imam duduk ketika nak baca khutbah, dia naik di atas mimbar, dia beri Assalamualaikum warahmatullahi, dia duduk. Kemudian Bilal bin Rabah azan, lepas tu Nabi bangun berkhutbah sehinggalah selesai. Kalau ikut hadis Abu Musa al-Ash'ari ini, itulah waktu yang mustajabah. Ada ruang situ kita berdoa. Celah antara khutbah tu pun boleh doa. Di minggu yang lalu saya sebut bahawa khilaf di kalangan ulama tentang doa pada hari Jumaat yang mustajabah. Doa yang mustajabah pada hari Jumaat ini kepada beberapa pendapat. Antara yang maksudnya yang kita baca hadis pada malam ini, ketika imam, di antara imam duduk masa khutbah tu, naik khutbah sehinggalah habis sembahyang. Pendapat yang keduanya bermula daripada imam keluar daripada rumah dia, Nabi pergi daripada rumah dia sehingga habis sembahyang. Ada pendapat yang menyatakan dalam sembahyang Jumaat itu sendiri sehingga habis sembahyang. Sebahagian lagi mengatakan bahawa pada lepas daripada di antara asar dan terbenamnya matahari, selepas asar sehingga terbenam matahari. Pendapat-pendapat ini berdasarkan kepada dalil-dalil yang tersendiri, dan saya melihat ulama dia mentarjih sebahagian yang pendapat ini, sebahagian yang mentarjih menguatkan pendapat ini. Pendapat ini pun banyak juga yang menguatkannya kerana hadisnya sahih, ada dalam Muslim. Pendapat yang menyebutkan lepas asar pun kuat juga kerana hadis-hadis yang sahih juga, antaranya yang diriwayatkan oleh Imam di dalam musnadnya, yang para ulama mengatakan statusnya juga sahih. Antara yang mengatakan sahih ialah Syekh Syu'ni Al-Arnaud rahimahullah ta'ala anhu, salah seorang guru saya masa saya belajar dulu, yang dikatakan dia juga menghafal hadis lebih daripada 100,000 hadis. Antara ulama muhaddis, ulama hadis zaman moden kita ini, dan hingga beberapa tahun yang lalu besar sumbangannya dalam ilmu hadis di zaman moden ini. Menurut beliau, hadis sahih statusnya, dan ramai juga ulama yang menguatkan pendapat itu. Kerana ada dalil ke, ia ke waktu mustajabah.
kita ambil peluang waktu-waktu yang disebut di dalam hari-hari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertengok hadis yang kedua malam ini, bacaan surah pada solat hari Jumaat. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil fajr yawm al-jum'ah alif lam mim as-sajdah wa hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr wa 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil jumu'ah suratul jumu'ah wal munafiqin. Daripada Abbas radhiyallahu taala anhu bahawasanya pada solat subuh di hari Jumaat pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca kana ini fi'il madhi menunjukkan masa yang lepas. Adalah Nabi dulu, kata Ibn Abbas, pernah baca surah Lam Mim Tanzil, iaitu surah As-Sajdah, dan juga surah Hal Ata 'Alal Insan, iaitu surah Al-Insan pada solat fajar, solat subuh pada hari Jumaat. Nabi pun nak baca, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah membaca surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafiqun pada solat Jumaat. Artinya Nabi ada baca, bukan dengan makna Nabi baca gitu semua. Kerana mana pernah dia baca begitu. Di dalam bahawa disebut 30 juzuk Al-Quran itu Nabi baca belaka dalam solat, dalam maghrib, dalam isya, dalam subuh, dalam asar, dalam zuhur, Nabi baca belaka. Sebahagian sahabat ni mengambil Al-Quran daripada Nabi ini dalam solat dengan Nabi baca. Antara hari-hari yang telah kita baca dulu, Nabi ada baca surah At-Tur, solat tertentu, ada baca surah ini dalam solat tertentu, baca surah ini, baca surah itu. Artinya Nabi ada baca belaka. Salah satu di antara yang Nabi baca ialah surah Alif Lam Mim dan juga surah Al-Insan pada solat subuh. Hari Jumaat Nabi pernah baca surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafiqun. Sebahagian ulama dalam mazhab kita, dalam fiqh mazhab kita, ada menyebut tentang sunat membacanya pada dua solat ini. Tapi kalau tak baca pun tak apa, kalau wajib Nabi pun bukan baca semua. Saya duduk di negara Arab pun gitu, lama-lama ada baca sekali, dia baca semua dah, lama-lama ada dia baca. Begitu hari Jumaat ni, bukan baca surah Al-Jumu'ah semua, berbulan-bulan baru dengar sekali. Artinya Nabi ada baca. Surah-surah lain pun Nabi baca juga. Lalu kita pergi Mekah pun, di Saudi, Masjidil Haram baik, Masjid Nabawi baik. Pagi Jumaat pun kadang-kadang dia tak baca surah Sejadah ni. Hari Jumaat pun dia tak baca surah Al-Jumu'ah, dia baca berbagai surah. Begitulah sebenarnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak baca pun boleh, Nabi SAW ada yang membaca. Sebahagian kitab seperti dalam Subulus Salam dan kitab yang lain, kalau kita buat semua begitulah ke mana? Buat semua begitu. Hari Jumaat, tiap-tiap Jumaat bertahun-tahun macam tu semua. Sebahagian yang menganggap sebagai makruh juga, menyelisihi sunnah yang sebenar. Barang ini bukan buat semua, ada buat. Bila buat sama tu menyelisihi sunnah Nabi SAW. Bukanlah Nabi baca begitu semua setiap hari Jumaat.
Semayang Jumaat Nabi baca surah Jumaat je dengan munafiqun semua gitu. Dah. Jadi kalau kita buat gitu semua menyelisihi sunnah juga gitu. Baca kadang-kadang baca, kadang-kadang tak juga. Janganlah sebab mereka orang menganggap seperti macam wajib. Artinya ada Nabi membuatnya. Bahkan seluruh Al-Quran itu sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam salat. Ada orang tanya saya baru ni, dia kata tak disukai membaca surah Tabbat Yada Abi Lahabin dalam semayang. Sebab surah ini mencela Abu Lahab. Abu Lahab ni kok saudara Nabi, takut Nabi wasahati. Nabi baca. Tengok hujah yang tidak berdasar pada dalil lah Nabi baca belaka dalam hadis-hadis yang lain bahawa Al-Quran ni Nabi baca belaka dalam sembahyang. Jangan kita kata tak sedap baca pula sebab mencela kok saudara Nabi, takut Nabi wasati. Ayat ni Nabi yang terima daripada Tuhan, Nabi yang ajar ni. Jangan satu mereka yang begitu rupa kecuali ada dalil-dalil yang terang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang kata begitu? Jangan mudah. Dia kata dia tak sedap takut Nabi. Anda yang buat kalau Nabi berasa hati sungguh lain. Andayang ni tak boleh dijadikan hujah dan dalil. Dalil dalam Islam ni apa dia? Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dia dalil. Ijma' ulama dan juga kias yang muhtabar, kias yang menepati kaedah-kaedah kias, bukan kias yang tak betul lah. Kias ma'al farik, kias yang tak betul. Kias yang betul ia diakui oleh semua mazhab. Agak haram kenapa? Kerana dia memabukkan, dia boleh menghilangkan benda lain yang memabukkan, yang boleh menghilangkan akal, yang merupakan keistimewaan insan, walaupun bukan daripada arak di zaman Nabi, iaitu arak daripada tamar, daripada anggur, dia buat daripada buah dokong, arak yang dibuat daripada perahan buah rambai di Thailand ada. Mabuk tak? Mabuk tak. Daripada air tapir, dia proses balik, dia perang balik, minum jadi mabuk di Sarawak. Ini pun termasuk dalam kategori arak, walaupun zaman Nabi tak ada. Sebab dia serupa. Sebelum Peru apa gini, orang India dia panggil todi. Daripada apa? Air tuaknya dia proses, dia jadi mabuk. Tak boleh juga. Walaupun di zaman Nabi ni air perahan anggur, perahan kurma, mabuk. Kalau air pun kalau dibuat daripada benda pun mabuk, daripada rambutan ke dan sebagainya, kalau mabuk tak boleh hilangkan akal. Itu dipanggil kias. Zaman Nabi ada ubi kayu. Ya. Zaman Nabi ada ubi kayu, kita buat air ubi kayu. Ubi kayu tak ada. Di kampung ubi kayu ada. Kita tengok hadis yang seterusnya. Sebab Islam memperkenalkan kias, memperkenalkan kias. Kalau banyak dikti dalam Quran, tak beratus jilid Al-Quran. Quran banyaknya wala taqul lahuma uff, jangan kamu kata kedua ibu bapa kamu uff. Tak boleh dah. Kerana apa tak boleh? Kerana menyakitkan hati ibu bapa, terutama yang sudah umur, sensitif, mudah terasa hati. Kata-kata yang keras terasa hati. Para ulama kata kalau tu tak boleh dah. Pukul ibu bapa. tak ada ayat dalam Quran. Tak boleh pukul ibu bapa. Pukul ni dipanggil kias aulawi dalam ilmu usul fiqh. Kias yang lebih aula lagi,
Kalau kata oh tu menyakitkan dia, dah ada pukul apatah lagi, tengkeng dia apatah lagi, lagi-lagi lah. Mak pergi beli filosof kuda uji, mau awak ni boleh. Oh, alahai nak tengok tromeng ni. Kata oh gitu tak ada dah. Ni lah aku sebenarnya itu Tambuk tambuk. Tambuk. Begitu tu tak boleh dah. Wasati dah. 12 tahun dah jam 6 dah. Bagi makan, bagi aku tiba-tiba boleh tolong naik basikal di kedai uji, siapa tak boleh tolong. Kalau begitu Quran larang, maka buang lebih daripada itu lagi lah. Pakai hukum apa? Hukum kias. Maka kias ini diiktibar oleh semua mazhab, termasuk mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kalau nak hati ada dalam Quran dah ke, jadi macam saya kata tadi lah, berapu jilid tak besar, dia tak dunia ni banyak. Salah satunya ialah dengan menggunakan kias yang dilarang di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita tengok hadis yang ketiga pada hari Jumaat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama Umar bin Al-Khattab yakhtubu an-nas yawm al-jumu'ah إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر بن الخطاب فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء فقال عثمان يا أمير المؤمنين ما زلت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت فقال عمر والوضوء أيضا ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. Dari Abu Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika Umar bin Al-Khattab berkhutbah pada hari Jumaat, tiba-tiba Uthman bin Affan masuk ke dalam masjid tengah khutbah di mari. Lalu dia disindir oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar mengatakan, mengapa ada orang-orang yang terlambat datang setelah mendengar seruan azan? Uthman menjawab, wahai Amirul Mukminin, tidak ada yang dapat lakukan setelah mendengar azan kecuali berwudu lalu berangkat segera ke masjid. Umar menjawab, wudu memang mesti diambil. Harus ni harus Indonesia harus tu makna wajib. Kita seharusnya mendirikan sembahyang 5 waktu. Kita dengar oh harus tak payah sembahyang lah. Dah maksud dia wajib. Okay. Wudu dengan sembahyang wajib lah. Dari bahasa Indonesia dan bahasa Melayu kita Malaysia ni banyak juga. Kadang-kadang buku ni terpengaruh dengan bahasa Indonesia dari segi terjemahan. Bisa diatur. Ya? Bisa diatur. Mana dia makan? Bisa. Indonesia bisa. Mana boleh makan tak? Bisa. Kita bisa tak boleh makan. Orang dulu cerita tak ya ke tidak. Itu ngomong daripada Indonesia. Sakit pun. Dia tanya lah ni, budak itik ni boleh makan tak? Sakit ni? Bisa, dia kata. Kawan ni faham bisa ni tak boleh makan. Kawan tu bisa makna harus. Harus dimakan. Boleh ni. Itu bahasa Indonesia dengan bahasa kita banyak juga perbezaannya.
Kerana ini hari Jumat. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, kata Umar, apabila salah seorang daripada kamu mendatangi salat Jumaat, maka selayaknya, semestinya dia mandi. Falyagtasil, hendaklah dia mandi, kata Umar. Di dalam riwayat yang lain, cerita yang sama hari ini dalam Bukhari pun ada, dalam Sunan ada Sahih. Sayyidina Utsman ni Menteri Kabinet Sayyidina Umar, ahlul hal wal aqdi, ahli mesyuarat Sayyidina Umar. Satu hari dia datang lewat kerana urusan hal dia lah. Tiba-tiba dengar suara azan. Dia tinggal berdekatan dengan masjid itu. Apabila dengar suara azan, nak mandi, mana nak apa tu? Dia berwuduk je dan tegas mari ke masjid. Mari ke masjid, Sayyidina Umar tanya pula, pasal pun melambat. Dalam riwayat yang lain tu, dia tanya dia lah, kenapa kamu lewat wahai Utsman bin Affan, bukankah hari ni hari Jumaat? Utsman kata ya, disibukkan dengan beberapa hal, sehingga dengar suara azan, tak mandi pun, ambil wuduk tu mari. Lalu Sayyidina Umar kata, bukankah mandi ini suatu kewajiban? Apabila nak datang Jumaat, nak berpagi bertasil, hendaklah kamu mandi, kata Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman tak jawab lepas tu. Kemudian Sayyidina Umar meneruskan satu objek. Jadi berdasarkan hadis ini, para ulama membincang secara panjang dan akhirnya berlaku khilaf di kalangan ulama dalam berbagai mazhab. Antaranya ialah maknanya Sayyidina Utsman bila dengar azan tu segera mari. Jadi ayat Al-Quran tu apabila diseru pada hari Jumaat, pada sembahyang Jumaat, adalah kamu meninggalkan jual beli, tinggal sebagainya. Apabila dengar seruan azan, maka seruan azan itu ialah seruan azan dalam kitab-kitab fiqh mazhab kita, dia panggil azan yang pertama. Azan yang pertama. Tetapi maksud azan yang pertama tu ialah azan yang kedua. Jangan juga orang salah faham, saya masih kurang. Jadi dalam kitab-kitab fiqhnya dipanggil selepas azan yang pertama, tak boleh dah nak jual beli ke, nak pergi motor ke apa ke, kena bersegera mendatangi masjid. Baru kerja tidur, orang ambil wuduk, terus pergi. Kita tak boleh lagi buat benda lain ni. Nak hati-hati sekejap, nak masuk dulu, nak kasih dapat, tak boleh ya. Kita terus pergi ni. Kalau ada kemusuhan dan seumpamanya. Maka yang kita keduanya, apabila dengar seruan azan yang kedua, orang ojo khutbah. Azan tu ya ada yang zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azan pertama orang kita buat hari ini yang ditambah oleh Sayyidina Utsman bin Affan di zaman pemerintahan dia, apabila orang ramai mereka. Lalu sebelum zuhur lagi, Sayyidina Utsman suruh azan di pasar supaya orang ambil perhatian hari ini hari Jumaat, supaya bersiap simpan barang begitu gini. Ni mai dengar azan nak baca khutbah dah baru kira nak bersiap. Zaman sudah berubah. Maka Sayyidina Utsman suruh azan yang pertama di pasar. Dan para sahabat tak datang. Maka para sahabat ni banyak dalil-dalil yang diperakui, terutamanya yang digelar sebagai Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Utsman ni salah seorang Khulafa Ar-Rasyidun. Nabi kata, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ikutlah sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidun. Dia ada ganti sahabat. Dalam hadis yang lain, sahabatku seperti an-nujum, bintang-bintang di langit. Mana-mana yang kamu ikut, kamu mendapat petunjuk. Orang lain tak ganti. Sahabat-sahabat ini dijamin oleh Nabi SAW. Apalagi yang dibuat oleh Utsman ni tak dipetikai oleh sahabat-sahabat yang lain, seolah-olah menjadi ijtihad.
Walau bagaimanapun apabila Sayyidina Ali naik menjadi khalifah selepas Sayyidina Uthman ibn Affan, dia melarang azan yang pertama tadi. Tak ada dah. Kembali seperti zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlalu masa, ada tempat azan 2 kali, ada tempat azan sekali. Boleh berlaku. Pak sunnahnya azan sekali. Yang 2 kali ni sunnah Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, cuma saya tengok perbezaannya, riwayat yang sahih Sayyidina Uthman azan ni sebelum masuk zuhur lah. Tapi tempat kita buat lepas masuk zuhur baru bang sebagai tanda masuk zuhur. Di negara-negara Arab dia bang awal. Dalam setengah jam sebelum masuk zuhur lagi dia azan. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi pun sama. Kalau zuhur katakan pukul 1, 12.30 tu dia bang mula-mula. Okay. Bang masuk waktunya bila imam naik di atas mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bang. Itu bang zuhur di Saudi lah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kalau ikut mazhab dia sungguh, Jumaat ni boleh, mazhab Hanbali ni boleh buat sebelum masuk zuhur. Khilaf mazhab kita mesti kena masuk zuhur, dia ganti pada zuhur. Tetapi dalam mazhab Hanbali kan ada hadis Nabi Abu Bakar ada buat awal Jumaat. Maka dalam mazhab dia sebelum masuk zuhur pun buat Jumaat boleh dah. Jumaat lain dengan zuhur. Dia lain, semayang lain, dan zuhur semayang lain. Jadi waktu dia pun ada berbeza di kalangan para orang. Walau bagaimanapun di Mekah Madinah pun dia baca khutbah masuk zuhur juga lah. Bila masuk zuhur, imam naik Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian bila azan baru dia khutbah. Dia meraih mazhab Syafi'i kita dan beberapa mazhab yang mensyaratkan mesti masuk waktu zuhur. Yang kedua berkenaan Sayyidina Uthman menjawab Sayyidina Umar ditanya jawab pasal aku lambat. Jadi Sayyidina Uthman menjawab, sedangkan ini dalam khutbah. Di sana ada hadis-hadis, mungkin kita akan bertemu lagi ke depan. Nabi melarang bercakap-cakap masa khutbah. Dari mana Sayyidina Uthman dicakap? Bagaimana? Bahkan di dalam hadis Bukhari dan lain-lain, Muslim kita umatnya, nanti kita akan bertemu lah ke depan lagi. Nabi sendiri pun khutbah Jumaat ada orang macam-macam. Nanti kita akan tengok dalam solat al-istisqa sebagai contoh. Orang baru hilang di padang pasir. Nabi tu khutbah Jumaat, dia mari lambat. Nabi tu khutbah tu, dia cakap dengan Nabi, wahai Rasulullah, tempat kami ni ditenggelami oleh menghadapi kemarau, mati habis ternakan tumbuhan. Nabi khutbah. Lalu Nabi itu berdoa supaya diturunkan hujan. Berlalu seminggu, tengok Nabi khutbah Jumaat juga, dia mari pula. Nabi khutbah. Dia kata, ya Rasulullah, berdoalah pada Allah supaya hujan ni berhenti. Seminggu tak berhenti-berhenti, banjir habis, tenggelam jalan-jalan, binatang pun mati. Banjir pula. Lalu Nabi berdoa pula supaya diberhentikan hujan. Nanti kita akan bertemu dalam solat istisqa di masa yang akan datang, insyaAllah. Nabi tak marah mencakap dah. Bahkan Nabi pun tengah khutbah, seorang sahabat bangun, mata sa'ah ya Rasulullah, bila kiamat ya Rasulullah? Nabi tak jawab, Nabi tunggu macam. Tapi selepas dia habis oleh riwayat, dia tanya, siapa yang manisa'il, siapa yang tanya tadi mata sa'ah, bila kiamat? Seorang sahabat dia kata, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Lalu Nabi pun menegakkan. Jadi seolah-olahnya macam boleh ada larangan, dan ahli-ahli ini pula macam boleh. Maka berlaku khilaf di kalangan berhubung dengan perkara ini dalam berbagai mazhab khilaf. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu sendiri masa dia Iraq, dia beri fatwa tidak mengatur cakap. Masa di Iraq dia mengatur
wajib diam, tak boleh bercakap. Wajib dengar khutbah dan wajib diam, tak boleh bercakap. Haram bercakap. Tetapi apabila dia pergi ke Mesir, dia pergi kau jadi pendapat yang terakhir Imam Syafi'i, dia kata sunat diam dia. Sunat dia diam. Kalau bercakap juga makruh dia. Tidaklah siapa mereka berdosa kerana hadis-hadis yang banyak yang menunjukkan ada para sahabat bercakap masa khutbah. Sayyidina Umar sendiri pun dalam khutbah, sisi khutbah ni macam-macam pada sahabat cakap. Masuk dalam hadis kita ni Sayyidina Uthman. Dalam khutbah yang lain Sayyidina Umar beritahu begini naklah dengar dan patuh. Kalau aku tak betul, kamu betul-betulkan. Seorang sahabat dia makmum tunjuk pedang. Wahai Amirul Mukminin, kalau Amirul Mukminin tak betul, saya mau betul dengan pedang. Cakap dah, cakap. Maka Imam Syafi'i ubah fatwa dia ketika dia pergi ke Mesir, makruh bercakap. Jadi sunat diamlah, tak siapa mereka wajib. Mazhab-mazhab lain Khilaf dengan perkara ini. Antara yang berpendapat sunat diam dan makruh dia bercakap ini ialah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dan lain. Mereka sahabat lagi khilaf. Kita mazhab Syafi'i ini acap kali saya sebut, kita banyak berpegang hadis-hadis daripada Ibnu Abbas dan pendapat Ibnu Abbas Imam Syafi'i. Manakala Imam Malik rahimahullah ta'ala berpegang pada hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar berpendapat larangan yang keras bercakap. Maka dalam mazhab Malik haram bercakap masuk khutbah bagi Jumaat. Mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanbali banyak berpegang pada hadis Abdullah ibn Mas'ud. Hadis Abdullah ibn Mas'ud melarang keras bercakap masa khutbah. Bahkan Abdullah ibn Mas'ud pandangan yang tegas, tak boleh bercakap. Bahkan dia kata orang bercakap ni mulai katok dengan tongkat. Keras. Maka mazhab dia pun haram juga. Walau bagaimanapun berlaku khilaf. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal Hanbali, ada dua riwayat juga daripada Imam Ahmad. Ada yang pandangan dia fatwa dia haram, dan satu fatwa dia boleh meriwayatkan sunat sahaja dia. Artinya berlaku khilaf juga di kalangan para ulama dalam pelbagai mazhab berhubung dengan bercakap semasa khutbah ini. Begitu juga dengan hukum mandi. mandi hari Jumaat ni mungkin ada lagi lah ke depan. Kita uraikan dengan lebih detail. Sebahagian ulama mandi hari Jumaat ni wajib. Sebab Nabi kata falyagtasil, hendaklah kamu mandi. Orang yang sudah akil balik, Nabi kata hari Jumaat kena mandi. Sebahagian ulama, bahkan majoriti ulama termasuk kita Al-Imam Asy-Syafi'i, mandi hari Jumaat ini termasuk dalam perkara sunat pada hari Jumaat, adalah satu perkara wajib. Kalau hadis kata setiap orang yang akil balik itu kena mandi, dia takwil hadis itu dengan makna kalau dia junub, dia bersetubuh wajib mandilah. Kalau tidak wajib. Antara dalil yang menjadi jumhur majoriti ulama termasuk mazhab kita ni ialah hadis Sayyidina Uthman, hadis yang kita baca malam ni tentang dialog Sayyidina Umar dengan Sayyidina Uthman ibn Affan ketika Sayyidina Umar membaca khutbah, di mana Sayyidina Uthman kata dia tak mandi. Dia tak mandi, ambil wuduk dia mari. Lalu Sayyidina Umar Dia kata bukankah Nabi suruh mandi hari Jumaat? Ya, tasil Nabi kata hendaklah kamu mandi. Lam tu orang belajar tata bahasa Arab, fa ada lam separuh kursi panggil lamul amri, lam dengan makna perintah. Perintah lazimnya menunjuk pada makna wajib. Tapi Sayyidina Uthman sendiri tak mandi hari itu. Kalau wajib dia kena mandi, bawa mandi. Dan Sayyidina Uthman taklah kata apa, dia balik mandi semula. Mandi ni wajib, tak suruh pula. Dan tak mengulangi pula sembahyang Jumaat dia ganti zuhur ke apa ke. Dia kata ya. Artinya Sayyidina Uthman berpendapat
maknanya mandi ni tak wajib lah. Kalau wajib dia kena mandi, dia ambil wudu, dia semayang tu wajib ada wudu. Jadi kalau dia faham mandi pun wajib, nescaya dia pun mandi. Maka dipaham daripada hadis ini, majoriti para ulama menganggap mandi pada hari Jumaat itu adalah sunat hukum. Satu saja kita baca pada malam ini. Sebelum kita solat, ada soalan yang ditanya.